dia akan campurkan daging patty tu dengan daging lembu, daging babi, dan terakhir sekali adalah daging. Excelente. Assalamualaikum and hi guys. For those yang baru datang kat channel I, boleh tekan butang subscribe and butang loceng untuk on notification, okay? So, I nak tanya, korang suka makan burger tak? Burger sedap kan? Lagi-lagi burger yang patty dia homemade, lepas tu dengan juicy dia lagi, dengan patty dia yang tebal lagi, memang. Okay, sekarang untuk sementara waktu kita lupa kejap pasal burger, sebab tiba-tiba masuk pasal burger kan. Okay, sekarang kita nak kenal dengan Joe Metheny. So, siapa pula Joe Metheny ni? Apa pasal tiba-tiba saya nak cakap pasal dia and apa kaitan dia dengan burger kan? Jadi, Joe Metheny ni telah dilahirkan pada 2 Mac 1955 dan masa dia dewasa, dia ni mempunyai pekerjaan yang tetap iaitu sebagai driver forklift. Jadi, Joe Metheny ni telah dilabel sebagai lelaki yang tersakiti. So, macam mana dia ni boleh dapat title ni? Sebab apa? Sebab one day, dia telah ditinggalkan oleh anak dan isterinya, di mana isteri dia ni telah lari ke tempat lain. Sebab apa? Sebab isteri dia ni penagih dadah. Jadi disebabkan kesempitan hidup, isteri dia ni telah menjual diri dia dekat lelaki lain bagi mendapatkan duit untuk membeli dadah. Dan daripada kes ni lah akhirnya Joe ni rasa sangat sedih. Bukan setakat bini je yang tinggalkan dia, malah anak dia pun juga hilang dalam hidup dia. So dia ni jadi sangat sedih, sangat depressed sampai dia buat benda-benda yang tak diingini tau. Padahal pada asalnya Joe ni dikenali sebagai seorang lelaki yang berbudi bahasa, seorang yang sopan santun dan seorang yang pintar. Tetapi disebabkan dia ni sangat depressed, dia ni telah berubah menjadi seorang pendendam dan akhirnya telah menjadikan dia seorang pembunuh misteri, guys. Macam yang kita tahu, isteri dia ni kan penagih dadah. Jadi si Joe ni dah cari isteri dan anak dia ni kat merata-rata tempat sehinggalah dekat bawah jambatan, di mana tempat port isteri dia ni selalu high lah dengan kawan-kawan dia kan. Tapi dia still tak jumpa tau. Tapi time tu dia ni ternampak 2 orang gelandangan ataupun penagih dadah, which is geng-geng bini dia ni. Jadi dari sini lah dia start tanya kawan-kawan bini dia ni. Dia cakap, korang ada nampak bini aku tak? And time tu kawan-kawan bini dia ni pula jawab, Tak tahu, tak ambil tahu. So dari situlah si Joe ni kan dia dah sedih and depressed sangat. Jadi dia geram. And secara tiba-tiba guys, dia buat pembunuhan pertama, di mana dia telah membunuh 2 orang kawan bini dia tu dengan menggunakan sebilah kapak. Jadi selepas dia membunuh kawan-kawan bini dia ni, dia ternampak ada seorang nelayan ni tengah tengok aktiviti pembunuhan dia ni tau. Jadi nasib tak menyebelahi nelayan tu. Nelayan tu pun jadi mangsa dan telah dibunuh oleh Joe. Dan dalam pada satu masa saja, Joe telah membunuh 3 orang. Lepas dia membunuh ketiga-tiga orang tu, Joe ni jadi panik tau. Dia macam baru tersedar, dia macam, Apa aku dah buat ni? Kenapa aku bunuh dia orang? so lepas tu dia tak tahu nak buat apa. Akhirnya dia membunuh mayat-mayat itu ke dalam sungai untuk menghapuskan bukti. Tapi tak lama lepas tu, Joe telah ditangkap dan dipenjarakan selama 1 tahun setengah akibat tuduhan membunuh tadi. Tapi disebabkan tak cukup bukti, akhirnya Joe telah dibebaskan daripada penjara tersebut. So, selepas Joe ni diberi peluang kedua, korang rasa-rasalah kan, Joe ni akan taubat tak? So jawapannya adalah memang taklah Joe ni nak taubat. Bahkan korang tahu tak, dia dah jumpa hobi baru guys. And hobi baru dia adalah
membunuh. Dia cakap dia rasa ada kepuasan tau bila dia dapat membunuh seseorang. Korang tengok, hobi Joe adalah membunuh. Hobi korang pula apa? Memancing. Membaca. Ke main game. Klise. Jadi selepas Johnny telah dibebaskan, dia telah membunuh 2 orang lagi pelacur. Selain itu, dia juga telah menyeksa dan melakukan sexual abuse ataupun memperkosa mangsa tersebut sebelum dia membunuh mangsa. Tapi kali ni, tak macam sebelum ni, dia ada taktik baru, di mana selepas dia membunuh mangsa-mangsa tersebut, dia akan kerat mangsa tersebut dan mengambil isi daging mangsa tersebut dan menyimpannya dalam bekas, and then memasukkan isi daging manusia tersebut di dalam freezer. Dan tak lama kemudian, Joe telah membuka sebuah warung burger di tepi jalan sebagai side income dia. Dan cuba korang teka, apa yang Joe ni nak buat lepas tu? Ya guys, betul apa yang korang fikir tu? Ya, dia telah buat patty homemade yang kita rasa sedap sangat tu. Tapi Joe ni punya lain daripada yang lain. Dia akan campurkan daging patty tu dengan daging lembu, daging babi, dan terakhir sekali adalah daging-daging manusia, iaitu daging mangsa-mangsa dia tadi tu. Korang bayangkan customer-customer dia ni secara tidak langsung menjadi seorang cannibal tanpa diorang sedar guys. Kesian gila kot. Jadi semakin lama pelanggan Joe ni semakin ramai tau. Jadi bila pelanggan dia semakin ramai disebabkan diorang cakap daging patty Joe ni sangat lain daripada yang lain, jadi stok dia akan makin berkurang. Bila stok dia makin berkurang, dia akan memburu semula mangsa-mangsa dia untuk mendapatkan stok bahan mentah yang baru. Tetapi tak lama kemudian, pada tahun 1996, akhirnya segala-galanya terbongkar apabila salah seorang daripada mangsa dia berjaya melarikan diri daripada Joe, dan selepas itu dia telah membuat laporan polis. Dan tidak lama kemudian Joe Metheny telah ditangkap oleh polis. Jadi masa dia ni ditangkap, polis ni buat andaian kemungkinan Joe ni akan melawan tau dengan fizikal dia yang sangat besar, di mana dia mempunyai figure tubuh yang besar dengan ketinggian 6 kaki. Tetapi sebaliknya berlaku guys. Apabila menurut polis, Joe ni sangat bekerjasama dan dia telah menceritakan secara terperinci kepada polis tentang perbuatan jenayahnya. Dan semasa disoal siasat, Joe telah mengaku bahawa dia telah membunuh lebih 10 orang. Oh my god, that's why lah dia dapat gelaran pembunuh bersiri. Malah si Joe ni siap cakap lagi dengan polis, dia ni tak pernah terima komplain langsung daripada customer dia. Bahkan dia punya customer ni semua suka sangat dengan burger dia, and diorang cakap burger dia ni sangat sedap and lain daripada yang lain. Siap cakap, Joe, burger kau ni memang sedap, memang kita orang takkan dapat jumpa kat mana-mana, memang Excelente. gitu kan. Hal ini disebabkan menurut Joe, rasa daging manusia ni lebih kurang dengan rasa daging babi. Oh my god guys. So actually rasa daging babi sama dengan daging manusia. Tapi masalahnya aku tak pernah makan daging babi. So kesimpulannya, sampai bila-bila pun aku tak tahu rasa daging manusia macam mana. Jadi menurut pegawai polis yang telah menyiasat Joe, Joe ni tak ada menunjukkan tanda-tanda menyesali ataupun kesal terhadap jenayah yang telah dia lakukan. Cuma satu-satunya perkara yang dia amat kesali adalah dia ni tak berjaya bunuh isteri dia. Sebab itu adalah main point dia sebenarnya, sebab dia dendam kan dengan bini dia kan. Semasa di mahkamah, Joe ni sempat lagi pesan. Dia cakap, dia berharap korang berhati-hatilah apabila setiap kali korang nak membeli burger di tepi jalan. Dan pastikan bila korang dah membeli burger kat tepi jalan tu, korang ingat balik kisah yang pernah terjadi dekat diri dia. Dia kata, manalah tahu kan,
patty burger tu sama macam patty burger yang dia pernah buat. Oh my god. Sempat pula tu dia nak tutup periuk nasi orang. Jadi akhirnya Joe Metheny telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2000. Walau bagaimanapun, Joe Metheny telah meninggal dunia di dalam sel penjara yang dia duduk tu pada tahun 2017, di mana time tu umur dia dah 62 tahun. So sampai situ sajalah kisah berkenaan Joe Metheny dan burger dia yang sangat special tu. So biasanya korang dengar pembunuh ni bunuh orang dapat duit melalui menjadi pembunuh upahan kan. Macam Joe ni lain daripada yang lain pula. Dia ni bunuh orang dan bagi mendapatkan duit, jadikan daging-daging mangsa dia tu menjadi daging patty burger. So lepas ni macam mana? Korang still berani lagi tak nak beli burger tepi jalan? Tapi jangan risau, kat Malaysia tak ada kot benda-benda merepek macam ni. Biasanya dekat Malaysia burger tepi jalan guna Ramly Burger je. Adalah buat homemade patty sendiri, tapi rasanya yang tu memang guna daging lembu betul kot. Daging lembu, daging ayam, tak ada guna daging manusia. So jangan risau, okay? So thank you so much for those yang dah tengok video I sampai habis. Buat pengetahuan korang, hari ni adalah hari yang paling lewat sekali I buat video. Sekarang dah pukul 2.30 pagi dah. And I penat gila nak tidur. So thank you so much. Jangan lupa tekan butang like and butang subscribe untuk siapa-siapa yang stay belum subscribe. So thank you so much. Jumpa next time, okay?